Berita Al-Hijrah 2 Safar 9 September, kes pukul jaga tertuduh berdepan hukuman mati. Juga pesakit COVID-19 maut lengkap divaksin hanya 0.009%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Ardi Herman Marzi. Seorang penyewa sebuah kondominium yang menyerang pengawal keselamatan Disember tahun lepas berdepan hukuman gantung sampai mati selepas dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Ipoh hari ini atas pertuduhan membunuh. Tertuduh Ahmad Nur Azhar Muhammad 33 tahun menghadapi pertuduhan pindahan itu berikutan mangsa S Tavasagayam 64 tahun yang sebelum ini dirawat di Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB Ipoh meninggal dunia pada 27 Ogos lalu. Ahmad Nur Azhar, seorang ahli perniagaan, sebelum ini didakwa pada 6 Januari lalu di bawah Seksyen 335 Kadun Keseksaan, iaitu sengaja menentangkan kecederaan parah. Kes tersebut dijadualkan untuk sebutan semula hari ini, namun mahkamah membenarkan pihak pendakwaan untuk menarik balik dan melepaskan tanpa membebaskan tertuduh daripada pertuduhan asal. Bagi pertuduhan baharu itu, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Azrin Liana Muhammad Darus. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa membunuh Tavasagayam di tingkat 7 Menara Majestic Ipoh antara jam 8 pagi sehingga 9.30 pagi pada 29 Disember 2020. Dia didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 302 Kadun Keseksaan yang jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman mati mandatori. Tipu surat dan senarai nama penderma untuk tujuan menjalankan aktiviti mengaut derma. Itu kegiatan dikesan Jabatan Agama Islam Kedah JAIK di mana ada pihak tidak bertanggungjawab memanipulasikan lesen serta surat kebenaran yang diberikan untuk mengutip derma. Pemungut derma itu dikenakan tindakan usir oleh pegawai dan anggota penguatkuasa JAIK menerusi op sedekah hari ini. Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Dakwah JAIK, Sheikh Azhari Muhammad berkata operasi dilakukan di kawasan tumpuan kumpulan pemungut derma iaitu di hadapan bank. Katanya pemungut derma ini dikesan memanipulasikan lesen dan surat kebenaran yang diberikan oleh pihak JAIK untuk mengutip derma. Dalam pemeriksaan pertama di hadapan sebuah bank di Lebuh Raya Sultanah Bahiyah, seorang wanita berusia sekitar 50-an didapati memungut derma menggunakan surat berkenaan yang dikeluarkan oleh pihak JAIK, namun didapati namanya tiada dalam senarai surat itu. Tempat yang pertama kita pergi tadi memang ada lesen untuk memungut, tetapi telah dimanipulasi senarai pemungut. Jadi dengan keadaan semasa COVID ni, kita pun bagi nasihat dan amaran keraslah kepada pihak yang terbabit supaya meninggalkan tempat tersebut. Tindakan diambil mengikut Seksyen 69 Enactment Pentadbiran Undang-Undang Islam Kedah Darul Aman 2008 iaitu pungutan khairat. Di bawah enactment itu tiada seorang pun boleh membuat atau mengambil bahagian dalam apa-apa pungutan wang kecuali dengan kebenaran nyata daripada pihak majlis iaitu JAIK atau menurut kuasa surat kebenaran. Mereka yang melanggar kesalahan itu boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjara selama tempoh yang tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Polis Johor berjaya menumpaskan sindiket penipuan pembelian pakej talian dan telefon bimbit membabitkan kerugian bernilai RM8.6 juta dalam serbuan di sekitar Johor pada 1 September lepas. Modus operandi sindiket ini dipercayai telah beroperasi sejak awal Januari tahun ini. Ketua Polis Johor Datuk Ayub Khan Maidin Pichai berkata dalam serbuan yang dijalankan pihaknya telah menahan 14 ahli sindiket dan pemilik kedai akaun terdiri daripada 10 lelaki dan 4 wanita warga tempatan berusia antara 19 hingga 38 tahun. Katanya modus operandi yang digunakan sindiket tersebut adalah dengan menggunakan nama pemilik kedai akaun bagi mendaftarkan talian telco yang menawarkan pakej talian beserta telefon bimbit. Selain menggunakan dokumen palsu seperti penyata gaji dan surat pengesahan majikan yang dikeluarkan oleh sindiket,
bagi mengaburi pihak telco yang disasar. Modus operandi yang digunakan oleh sindiket ini adalah dengan menggunakan nama pemilik mule account bagi mendaftar talian telco secara port-in ataupun tukar talian dari telco ke telco lain yang menawarkan pakej talian berserta dengan telefon bimbit. Setelah pendaftaran dan identiti pemilik akaun ini disahkan oleh pihak telco, sindiket akan membuat pembayaran dengan menggunakan kad kredit milik individu lain. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Johor. Kesemua suspek telah direman bagi membantu siasatan dan kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara maksimum 10 tahun atau dikenakan sebatan atau denda. Polis masih meneruskan siasatan bagi mengesan dalang dan saki-baki ahli sindiket berkenaan. Baik, umat Islam perlu berwaspada terhadap setiap fahaman dan ajaran yang mencurigakan bertujuan mengelirukan umat Islam daripada ajaran sebenar. Itu kesaan Jabatan Mufti Negeri Perak susulan tular sebuah video seorang wanita daripada ajaran sesat perjalanan mimpi yang terakhir PMYT yang menyebarkan fahaman songsang. Dalam satu kenyataan yang dibawa naik di laman Facebook hari ini, bahagian Maktabah Jabatan Mufti Negeri Perak berkata, umat Islam perlu merujuk kepada alim ulama yang mempunyai kepakaran dan keabsahan mereka dalam bidang agama, termasuk institusi yang berautoriti seperti Jabatan Mufti, Jabatan Agama Islam atau Pejabat Agama Islam Daerah. Kenyataan itu menyebut umat Islam perlu menambah kefahaman terhadap ilmu agama agar dapat memahami pelbagai disiplin ilmu agama dengan baik. Mereka yang pernah terlibat dalam ajaran yang jelas menyimpang daripada ajaran sebenar juga perlu bertaubat dan kembali menghayati ajaran Islam sebenar. Menurut Jabatan Mufti Perak, umat Islam perlu menggenggam erat dan teguh dengan panduan Islami yang sebenar berteraskan Ahli Sunnah wal Jamaah ESWJ yang telah menjadi warisan para anbiya dan para sahabat. Tiada keperluan dan kewajaran kepada umat Islam untuk mencari ajaran serta fahaman yang meragukan serta bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Bagi menjamin kemurnian akidah umat Islam, masyarakat wajib peka dengan iklim persekitaran akidah semasa agar tidak tergelincir dari landasan yang sebenar, di samping memelihara legasi akidah yang disemai dengan subur sejak zaman Rasulullah SAW, para sahabat dan salafus saleh. Baru-baru ini tular sebuah video seorang wanita daripada ajaran sesat perjalanan mimpi yang terakhir PMWT yang menyebarkan fahaman songsang antaranya akan berlaku Perang Dunia Ketiga yang kononnya akan bermula di Sabah. Hanya 0.009% kes kematian berlaku akibat COVID-19 selepas lengkap divaksinasi di Malaysia. Itu tegas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar selepas melihat banyak pihak yang mempertikaikan keupayaan vaksin COVID-19 sehingga dapat menyebabkan kematian selepas dijangkiti virus maut itu walaupun sudah mendapat suntikan penuh. Dan kita telah dapati bahawa untuk fully vaccinated, ya, daripada populasi negara yang fully vaccinated yang telah menerima 2 dos lengkap vaksinasi, yang meninggal adalah 0.009%. The breakthrough rate of deaths for those who are vaccinated is 90 persons per 1 million population. Jadi message dia adalah, of course there will be breakthrough deaths dan ini berlaku di seluruh dunia. But you are better off with the vaccine than without the vaccine. Jelasnya, angka populasi yang terkesan menunjukkan kes tersebut jarang berlaku. Tambah Khairi Jamaluddin lagi, orang ramai perlu sedar dan yakin bahawa vaksin boleh meningkatkan imuniti seseorang serta boleh menyelamatkan nyawa tanpa mengira jenis vaksin yang diambil. Malah tegasnya jumlah kematian yang rendah setelah lengkap divaksin bukti vaksin COVID-19 berjaya memberikan perlindungan terbaik. Justru orang ramai disaran agar tidak ragu-ragu dengan keberkesanan vaksin dalam mengawal penularan COVID-19 di negara ini.
Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM hari ini melancarkan laman web baru COVID Now bagi menyediakan data yang lebih telus dan terperinci mengenai keadaan COVID-19 di Malaysia. Menurut Menterinya Khairy Jamaluddin Abu Bakar, laman web tersebut disediakan seiring dengan hasrat KKM dalam menyampaikan maklumat yang lebih telus kepada orang ramai. KKM akan melancarkan laman web baru iaitu COVID Now dan anda boleh mula layarinya bermula jam 6 petang hari ini di https://covidnow.moh.gov.my dan data harian terkini akan tersedia di COVID Now selepas jam 12 setiap malam. Jelasnya, COVID Now yang memaparkan data utama serta statistik yang lebih mudah difahami awam antara pembaharuan data yang ditambah menerusi laman web COVID Now adalah perincian kes baru dan kes kematian beserta status vaksinasi bersama jenis vaksin, kapasiti katil, alat bantuan pernafasan dan unit rawatan rapi ICU mengikut jenis hospital awam dan swasta di setiap negeri serta data kesan buruk Adverse Events Following Immunisation AEFI mengikut jenis vaksin. Laman web COVID Now boleh dilayari menerusi alamat covidnow.moh.gov.my. Sementara itu, Khairy Jamaluddin turut memaklumkan penerima vaksin pelalian COVID-19 menerusi program vaksin Selangor, Selvax, boleh menggunakan sijil digital selangkah terlebih dahulu. Dan bagi mereka yang ada di Selangor dan telah menerima vaksinasi melalui program Selvax, dia ada sijil mereka dalam selangkah, they can use that for now, until they get their MySejahtera digital certificate. Dalam pada itu, beliau juga benarkan individu yang mempunyai masalah dengan sijil vaksinasi di aplikasi MySejahtera untuk menggunakan kad fizikal buat sementara waktu. Beliau juga telah mengarahkan pasukan MySejahtera untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam tempoh 1 minggu. Baru-baru ini, Kerajaan Selangor memohon Kerajaan Pusat agar membenarkan penggunaan sijil digital selangkah terlebih dahulu sementara menunggu proses integrasi sijil itu bersama aplikasi MySejahtera. Seketika nanti, Langkawi dibuka pada Hari Malaysia. Masih bersama Berita Al-Hijrah, Pulau Langkawi boleh dikunjungi pelancong dari seluruh negara kecuali yang berada di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula 16 September ini. Ia sekaligus menjadikan Pulau Legenda itu destinasi pertama projek rintis bagi pembukaan sektor pelancongan domestik. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri dalam satu kenyataan hari ini berkata Langkawi boleh dikunjungi pelancong domestik dari seluruh negara termasuk yang berada dalam fasa 1 Pelan Pemulihan Negara PPN. Pembukaan ini bagaimanapun terhad kepada pelancong domestik yang lengkap 2 dos vaksinasi COVID-19. Pelancong juga mempunyai pilihan untuk melalui jalan udara atau darat. Bagi pergerakan menggunakan jalan darat, pelancong perlu menggunakan perkhidmatan agensi pelancongan sekurang-kurangnya untuk menggunakan perkhidmatan pengangkutan dari destinasi permulaan ke jeti feri ke Langkawi. Manakala bagi pelancong yang memulakan perjalanan dari Kedah dan Perlis serta yang menggunakan pengangkutan udara, mereka tidak diwajibkan menggunakan perkhidmatan agensi pelancongan. Selain itu, tiada had umur ditetapkan untuk kemasukan ke Pulau Langkawi dan individu berumur bawah 18 tahun perlu bergerak bersama penjaga yang lengkap divaksinasi. MOTAC menyasarkan sekurang-kurangnya 420,000 pelancong domestik mengunjungi Pulau Langkawi sehingga hujung tahun ini. Peniaga yang gagal mematuhi harga siling kit COVID-19 akan dikenakan tindakan tegas bermula 12 September ini. Itu amaran tegas Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HCP Selangor. Susulan masih ada aduan peniaga menjual lebih daripada harga RM19.90 seperti yang ditetapkan. Pengarahnya Muhammad Zikril Azan Abdullah berkata operasi bersepadu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Selangor telah dilaksanakan bermula 5 September lalu. Menerusi operasi itu, 503 premis meliputi sektor pengedaran,
pemborong dan peruncitan di seluruh Selangor telah pun diperiksa. Berdasarkan pemeriksaan, saya boleh nyatakan 10% daripada jumlah tu masih lagi tidak meletakkan harga yang mengikut ditetapkanlah. Cuma apabila kita dapat maklumat tu, mereka masih lagi menjual stok yang lama. Jadi stok yang lama mereka mendapat daripada harga yang lebih tinggi. Jadi kita nasihatkan mereka supaya dapat membuat pelarasan harga dengan segera, dan sekiranya masih lagi dijual dengan harga yang berkenaan, kita akan ambil tindakan mulai 12 September. Beliau ditemui dalam operasi bersepadu di premis-premis yang menjual kit berkenaan di Seri Gombak siang tadi. Menurut Muhammad Zikril, peniaga yang tidak mengikut harga yang disarankan akan dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Terdahulu KPDN HEP telah menetapkan harga maksimum bagi kit ujian pantas antigen COVID-19 di peringkat runcit adalah RM19.90 seunit, manakala jualan di peringkat borong pula hanya pada harga RM16 seunit. Orang ramai boleh membuat aduan rasmi berkenaan harga barangan dan barangan keperluan kepada kementerian ini melalui call center 1800 886 800 atau di alamat email eaduan@kpdnhep.gov.my. Kementerian Wilayah Persekutuan KWP terus komited membantu golongan miskin dan gelandangan yang terkesan di Kuala Lumpur menerusi pelaksanaan program keusahawanan seperti Hiliran Anjong Kelana atau Hijrah Warrior Hostel dan Hijrah Warrior Mart. Ia antara usaha kerajaan membantu golongan itu agar mampu berdikari, seterusnya meletakkan sasaran sifa gelandangan di ibu kota pada masa akan datang. Menterinya Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim berkata, 64 individu ditempatkan menerusi program Bantu Gelandangan 2.0 hasil inisiatif KWP dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL sejak Mac lepas. Mereka adalah antara peserta projek kebun bandar Hijrah Warrior di tanah seluas 7,618 meter persegi bersebelahan Pusat Transformasi Gelandangan yang kini dikenali sebagai Anjong Kelana. Menjelaskan program itu, hasil tanaman kebun bandar yang diusahakan mereka akan dipasarkan secara sistematik kepada orang ramai melalui gerai Hijrah Warrior Mart. Gerai pertama akan dibuka pada 1 Oktober ini di Teratak Muhibah 1 Taman Desa yang beroperasi antara jam 9 pagi hingga 9 malam. 4 gelandangan akan bekerja mengikut shift dengan gaji minimum RM1,200. Tempat penginapan percuma turut disediakan untuk mereka. Pusat Hijrah Warrior Mart juga akan dijadikan sebagai hub keusahawanan sosial oleh badan bukan kerajaan dan tokoh-tokoh individu. Peserta Hijrah Warrior Mart ini juga diberi pendedahan khusus mengenai pengurusan perniagaan secara fizikal dan atas talian yang bolehkan orang ramai membeli produk-produk Hijrah Warrior Mart dengan lebih mudah. Beliau ditemui dalam tinjauannya di kebun bandar Hijrah Warrior. Antara produk tanaman yang diusahakan adalah timun, pisang, nanas, kangkung, keledek, sawi dan sebagainya yang boleh dituai dalam jangka masa pendek. Kementerian juga telah mengenalpasti kawasan kebun untuk menanam pokok buah-buahan jenis hybrid iaitu bersebelahan bangunan kosong sebelah Sekolah Kebangsaan Danau Perdana dengan keluasan 3.3 hektar. Tambah Datuk Seri Syahidan, peserta Hijrah Warrior Mart turut diberi pendedahan khusus mengenai pengurusan perniagaan secara fizikal serta dalam talian. Okey, aktiviti sini macam ada banyak, tapi saya pilih kebun. Pasal saya lahir dekat estate. So saya rasa saya memang boleh buat lah. Dan semasa kami di sini, kami banyak aktiviti yang kami ada. Yang pertama, yang pagi kami ada aktiviti itu berkebun. Di mana usaha data kami menghasilkan tanaman-tanaman ni untuk menjadikan kami proses untuk menjadikan kita jualan yang mana yang ada memperolehkan permodalan lah untuk hasilkan. Dan dari itu juga kami di sini ada jasmani rohani. Khususnya macam kami di petang hari kami ada macam sukan. Yang mana sukan ni daripada kami punya ini waktu kasih sayang lah satu sama lain. Terima kasih kepada Kementerian Wilayah Persekutuan kerana memberi kecepatan dalam linking ni, memberi peluang
kerja dan kejaya. Anjung Kelana beroperasi sejak 1 Mac lalu susulan kejayaan Anjung Singgah di Jalan Pahang, Kuala Lumpur sebagai program berkembar dengan tumpuan khas kepada pertanian bandar. Kementerian Sumber Manusia akan membangunkan projek rintis kuartus pekerja berpusat CLQ di Cameron Highlands, Pahang khusus untuk pekerja warga asing sektor pertanian dan perladangan. Menterinya Datuk Seri M. Saravanan berkata projek CLQ itu bagi memudahkan pekerja asing dalam sektor terbabit dipantau serta mewujudkan kediaman yang lebih selesa. Ini adalah hala tuju kementerian. In future, within next 5 years, tak ada lagi pekerja-pekerja asing tinggal di tempat-tempat mereka sendiri. Kita akan adakan hala tuju kementerian membina CLQ, Centralized Labour Quarters, di mana semua pekerja akan ditempatkan di satu tempat khas, seperti mana negara-negara lain, Singapura, Dubai dan sebagainya. Menurut Datuk Seri Saravanan, CLQ tersebut merupakan yang pertama seumpamanya dalam industri pertanian di negara ini. Ia bakal menempatkan semua pekerja asing sah dan berdaftar dengan majikan di satu tempat khas bagi memudahkan pemantauan pergerakan dan penyediaan penginapan mengikut standard ditetapkan. Jelas beliau perkara itu akan dibincangkan bersama Kerajaan Negeri Pahang dalam tempoh terdekat ini sebagai projek usaha sama. Datuk Seri Saravanan berkata demikian kepada media selepas menyertai operasi pematuhan Akta 446 dan Akta 342 di sebuah ladang di Ringlet, Cameron Highlands hari ini. Sebelum ini, beberapa CLQ telah dibina di Selangor untuk pekerja industri pembinaan dan perkilangan bagi memudahkan mereka dipantau pihak berwajib. Israel larang umat Islam masuk Masjid Ibrahimi. Masih bersama Berita Al-Hijrah, Israel melarang umat Islam untuk menunaikan solat di Masjid Ibrahimi di Bandar Hebron ketika orang Yahudi menyambut Tahun Baru. Namun kawasan suci orang Islam dibuka kepada penduduk Israel di situ. Tindakan itu dikecam Palestin yang menyifatkannya sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan beriadah. Pengarah Masjid Ibrahimi, Syekh Hafti Abu Sninah berkata Israel menghalang Palestin memasuki kawasan suci itu dan kawasannya ketika penduduk haram itu bersiap untuk memperingati cuti Tahun Baru Yahudi, Rosh Hashanah. Kota Lama Hebron meliputi Masjid Ibrahimi. Ia disenaraikan sebagai tapak warisan dunia oleh Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, pada 2017. Masjid itu menempatkan makam Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub serta isteri mereka dan suci bagi umat Islam serta Yahudi. Kawasan itu tegang selama beberapa dekad selepas pendudukan Israel yang mengambil alih lebih banyak ruang solat untuk digunakan oleh pendatang Yahudi. Secara keseluruhan, lebih daripada 200,000 penduduk Palestin tinggal di Hebron berbanding dengan hanya beberapa ratus pendatang haram Yahudi yang tidak hanya lengkap bersenjata tetapi juga dilindungi sejumlah besar tentera Israel. Dalam pada itu, tentera Israel menahan sekurang-kurangnya 6 ahli keluarga kepada tahanan rakyat Palestin yang melarikan diri dari penjara Gilboa yang mempunyai kawalan keselamatan yang ketat. 6 penduduk Palestin melarikan diri dari penjara berkenaan melalui lubang yang digali di bawah Sinki Isnin lalu. Israel mengarahkan pemantauan drone pos keselamatan di jalan raya dan operasi tentera di Jenin, tebing barat yang menjadi kampung halaman kepada sebahagian besar daripada tahanan berkenaan. Kelab Tahanan Palestin berkata 2 saudara lelaki kepada Mahmud Ardah yang didakwa menjadi dalang kepada kejadian itu sudah pun ditahan. Tentera juga menahan 4 yang lain iaitu rakan keluarga Dr. Nidal Ardah bersama-sama 2 saudara lelaki kepada banduan kedua dan bapa kepada Munadel Infiyat iaitu seorang lagi tahanan. Ketiga-tiga tahanan itu adalah anggota kumpulan bersenjata Jihad Islam. Ada beberapa individu lain juga mungkin ditangkap manakala ada juga yang ditahan untuk tempoh singkat. Israel mengeluarkan arahan menghentikan laporan perincian siasatan
ketika media tempatan melaporkan mengenai kejadian memalukan itu. Kejadian terbaru itu memberi kesan kepada rejim Zionis yang menggerakkan operasi besar-besaran untuk mengesan 6 tahanan berkenaan. Di Mexico City, gempa bumi berukuran 7.1 Richter mengorbankan seorang penduduk. Gegaran boleh dirasai beratus-ratus kilometer. Pusat gempa dikesan 11 kilometer ke tenggara pantai Peranginan di Guerrero. Menurut Datuk Bandar Mexico City, tiada kerosakan serius dilaporkan. Setakat ini, seorang dilaporkan terbunuh akibat ditimpa sebatang tiang elektrik. Khidmat Seismologi Kebangsaan berkata Mexico terletak berhampiran Lautan Atlantik dan Pantai Pasifik dan antara kawasan seismik paling aktif di dunia. Pada 19 September 1985, gempa bumi berukuran 8.1 Richter mengorbankan lebih 10,000 orang selain memusnahkan ratusan bangunan, manakala pada 19 September 2017, gempa bumi berukuran 7.1 Richter meragut kira-kira 370 nyawa. Baik, laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Jangan lupa saksikan siaran langsung episod pertama Dengar musim kedua jam 9 malam ini. Hos Izwan Aziz Saleh bersama panel jumputan tetap Ustazah Muzayanah akan membincangkan topik hapuskan derita ini. Jadi pastikan anda tidak ketinggalan di TV Al-Hijrah. Baik, saya Aryan Marzi, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.